Semua lesen perniagaan akan dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan dan Perindustrian untuk mempercepatkan proses kelulusan lesen. Malaysia menganggap persetujuan yang dicapai antara Putera Norodom Sihanouk dan pemimpin rejim Phnom Penh di Perancis sebagai perkembangan penting ke arah penyelesaian isu Kampuchea. Berita sepenuhnya bersama Sabri. Kementerian Perdagangan dan Perindustrian akan mengeluarkan semua bentuk lesen kecuali lesen perjudian. Perdana Menteri berkata langkah ini bertujuan menyelaraskan proses pengeluaran lesen perniagaan dan mempercepatkan pembangunan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad merasmikan mesyuarat Majlis Tanah Negara di bangunan Parlimen hari ini. Mesyuarat ini dihadiri semua Menteri Besar dan Ketua Menteri serta Wakil Negeri Sabah dan Sarawak. Dalam sidang akhbar selepas mesyuarat, Perdana Menteri berkata Kementerian Perdagangan dan Perindustrian diberi kuasa mengeluarkan lesen untuk menyelaras dan mempercepatkan proses perindustrian negara. Ini memandang bahawa setengah-setengah perniagaan dalam Malaysia ini memerlukan banyak lesen-lesen. Umpamanya dalam bidang hotel, 63 lesen diperlukan. Jadi pihak kerajaan pusat berpendapat eloklah kalau semua lesen ini dikeluar oleh satu kementerian sahaja. Namun demikian, ada juga lesen-lesen yang perlu dikeluarkan oleh kerajaan negeri. Dan berkenaan dengan ini pun kita minta kepada kerajaan negeri supaya mengadakan cuma satu agensi saja untuk mengeluarkan semua lesen-lesen ini sekaligus. Datuk Seri Dr. Mahathir juga berkata usaha pertubuhan pertanian mempertingkatkan pengeluaran akan gagal jika estet pertanian diteroka secara kecil-kecilan. Kita tahu bahawa walaupun luas tanah untuk estet-estet besar adalah jauh lebih kecil daripada jumlah luas tanah estet-estet kecil ataupun small holdings, tetapi pengeluaran getah umpamanya daripada estet besar jumlahnya adalah lebih daripada jumlah pengeluaran daripada small holdings, yang mana ini menunjuk betapa inefisiennya, tidak efisiennya perkembangan agriculture ataupun pertanian dengan menggunakan small holdings ini. Perdana Menteri juga memberitahu 12 mesin mikrofilm akan dipasang di semua negeri untuk menyimpan dokumen dan geran tanah. Ini akan memudahkan kerja-kerja rujukan jika dokumen dan geran tanah ini hilang atau terbakar. Malaysia menyambut baik perjanjian yang ditandatangani antara pemimpin pejuang Kampuchea Putera Norodom Sihanouk dan pemimpin rejim Phnom Penh Hun Sen di Perancis semalam. Menteri Luar Datuk Abu Hassan Omar berkata Malaysia menyifatkannya sebagai perkembangan penting ke arah penyelesaian masalah Kampuchea. Kata beliau, perjanjian 4 perkara yang diumumkan pada rundingan 2 hari di Perancis itu selaras dengan cadangan damai sekarang. Dalam kenyataan di Kuala Lumpur, Datuk Abu Hassan berkata Malaysia memerhatikan dengan teliti usaha peribadi Putera Sihanouk ke arah mencari penyelesaian politik terhadap masalah Kampuchea. Datuk Abu Hassan berkata Putera Sihanouk akan memberi taklimat kepada duta-duta ASEAN di Paris mengenai rundingan itu. Sejarah dicatat di Perancis apabila Putera Norodom Sihanouk dan pemimpin rejim boneka Phnom Penh Hun Sen mencapai persetujuan. Perjanjian 4 perkara itu membenarkan kerajaan pimpinan Putera Sihanouk menyertai semua perbincangan mengenai corak pemerintahan masa depan Kampuchea. Ini pertama kali rejim Phnom Penh berbincang dengan kerajaan dalam buangan Kampuchea. Khmer Rouge juga berpeluang menyertai perbincangan menentukan masa depan Kampuchea hasil perjanjian ini. Usaha memperkenalkan Malaysia kepada masyarakat antarabangsa. Kerajaan bersetuju membenarkan syarikat-syarikat perfilman asing membuat penggambaran di negara ini. Menteri Penerangan Datuk Muhammad Rahmat berkata kementeriannya akan bertindak sebagai ejen pusat bagi menyelaraskan semua permohonan daripada syarikat perfilman luar negeri. Sehingga ini 5 syarikat perfilman asing dibenarkan membuat penggambaran di negara ini.
kerajaan bersetuju membenarkan syarikat-syarikat perfilman asing membuat penggambaran di negara ini dalam usahanya memperkenalkan Malaysia kepada masyarakat antarabangsa. Langkah ini juga bertujuan membantu mengembangkan industri filem tempatan. Menteri Penerangan Datuk Muhammad Rahmat berkata, sehingga ini 5 syarikat dibenarkan membuat penggambaran filem di Malaysia. Datuk Muhammad Rahmat merasmikan simposium perfilman di Melaka pagi tadi. Perbadanan Kemajuan Filem Nasional atau FINAS akan diminta mengenal pasti syarikat-syarikat filem tempatan untuk diketengahkan sebagai rakan usaha sama dengan syarikat perfilman antarabangsa. Ini katanya akan membantu syarikat tempatan memperbaiki mutu filem-filem keluaran mereka. FINAS juga sedang membangunkan sebuah pusat latihan filem dan video bagi kursus-kursus jangka pendek dan panjang. Kursus-kursus itu akan dijalankan dengan kerjasama institusi-institusi perfilman dalam dan luar negeri. Jabatan Kaji Cuaca meramalkan hujan lebat yang turun di negeri-negeri pantai timur akan bertambah buruk pada penghujung bulan ini dan awal Januari. Jurucakap Jabatan Kaji Cuaca di Kuala Lumpur berkata, keadaan itu akan berlanjutan sehingga akhir Januari. Menurutnya, banjir juga diramalkan berlaku di timur negeri Johor seperti di Mersing dan di selatan Pahang serta barat Sarawak. Bagaimanapun, keadaan banjir di Terengganu dan Kelantan hari ini semakin pulih. Sebahagian besar mangsa banjir dibenarkan pulang. Di Terengganu, hanya 196 orang masih di pusat pemindahan daerah Setiu, Kemaman dan Besut. Semua jalan raya boleh dilalui dan air di sungai-sungai utama kini pada paras biasa. Di Kelantan, hanya 2 pusat pemindahan dibuka, iaitu di Rantau Panjang yang menampung 26 orang. Jalan-jalan utama dari Kota Baru, Kuala Terengganu dan Kota Baru, Gua Musang boleh dilalui. Paras air sungai-sungai utama tempat menyukat banjir di Kelantan juga surut. Islam adalah jalinan hidup yang indah dan gagah menepati kehendak zaman yang sentiasa berkembang dan berubah. Bagi membuktikan hakikat itu, Yayasan Al-Arkam mengadakan pameran Islam adalah cara hidup di Pusat Dagangan Dunia Putra di Ibu Negara bermula hari ini. Bagi meluaskan pengetahuan dalam masyarakat majmuk negara ini, Islam sebagai agama rasmi perlu didedahkan kepada setiap lapisan masyarakat. Bertolak dari sini, Yayasan Al-Arkam mengadakan pameran Islam adalah cara hidup bagi menjawab kekaburan akibat pelbagai krisis dan masalah. Pameran ini menunjukkan pelbagai kegiatan Islam secara terperinci yang mudah difahami orang ramai. Ia mengutarakan kehidupan seharian seorang Islam bermula dari dilahirkan hingga ke alam dewasa. Pameran ini juga memaparkan sudut kesenian Islam, kaunseling dan sudut kanak-kanak. Sesuai dengan peredaran masa dan pembabitan di bidang ekonomi, maka lahirlah barangan makanan yang dibuat secara Islam seperti ini. Bagi menyalurkan ilmu pengetahuan dengan sempurna, penggunaan audio-video juga adalah keperluan yang tidak dinafikan dalam Islam. Pameran seminggu ini akan dirasmikan oleh Yang di-Pertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Datuk Seri Haji Kamarudin Muhammad Isa, esok. Semangat cintakan bangsa kebangsaan boleh dipupuk melalui peningkatan penggunaan dan penguasaannya. Menteri Sains, Teknologi dan Alam Sekitar Datuk Amar Stephen Yong berkata, dengan adanya bahasa kebangsaan, golongan belia daripada pelbagai lapisan masyarakat dapat menghormati kepercayaan, kebudayaan dan adab resan masing-masing. Mulai semalam, belia-belia ini membabitkan diri dalam pelbagai kegiatan yang bertemakan kepimpinan dalam kem belia di Mimaland, Gombak. Mereka diberi latihan kepimpinan dan cara mentadbir sesuatu organisasi. Peserta yang datang dari seluruh negara ini memenuhi kegiatan mereka dengan bercampur gaul dan memupuk semangat kekeluargaan. Kem belia ini yang disertai oleh 80 belia dirasmikan oleh Menteri Sains, Teknologi dan Alam Sekitar, Datuk Amar Stephen Yong pagi tadi. Dalam ucapannya, Datuk Amar menyeru belia berusaha mengeratkan perpaduan antara kaum. Menurutnya, ini akan mewujudkan masyarakat sejahtera. Belia juga diseru menceburkan diri dalam pelbagai kegiatan peringkat kebangsaan. Kemah ini disertai oleh belia daripada Pergerakan Pemuda Malaysia,
Pertubuhan Gerakan Belia Bersatu Malaysia, Belia Buddhis dan Belia Ziang Lian Malaysia. Encik Hassan Alban Haji Sandukung hari ini mengangkat sumpah sebagai Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah yang ke-6 di hadapan Yang di-Pertua Negeri Tan Sri Haji Muhammad Said Keruak di Istana Negeri di Kota Kinabalu. Encik Hassan menggantikan Encik Pandika Amin Haji Mulia yang meletakkan jawatan itu Isnin lalu atas sebab-sebab pribadi dan untuk bergiat aktif dalam politik. Mencari rezeki di bumi ini dituntut oleh agama tidak kira bagaimana caranya asalkan halal. Di Bandar Melaka, seorang seniman bergantung hidup dengan petikan gitar dan nyanyian yang didendangkan di jalanan. Welcome to Malacca. Pelancong-pelancong dari dalam maupun luar negeri terpegun mendengar nyanyian setiap kali melawat bekas runtuhan gereja St. Paul di Bandar Melaka. Kedatangan mereka disambut oleh seorang penjaja di kawasan ini dengan nyanyian sambil memetik gitarnya. Muhammad Khair Robin bin Abdullah atau dahulunya dikenali sebagai Robin Paul di Brito pada mulanya menyanyi untuk memenuhi masa lapangnya. Tetapi tanpa sangkaannya, nyanyiannya menarik perhatian pengunjung-pengunjung ke tempat bersejarah ini. Ada di kalangan mereka menghulurkan wang selepas mendengar lagu-lagu dendangan Muhammad Khair. Dia boleh mendendangkan lagu dalam beberapa bahasa, termasuk bahasa Malaysia dan Inggeris. Kerana bimbangkan dia mungkin dianggap pengemis sambil menghiburkan pelancong-pelancong yang datang, Muhammad Khair juga menjual postcard. Dan kepada pelancong-pelancong yang menghulurkan derba, dihadiahkan pula dengan skeping postcard. Dia juga menggubah sebuah lagu untuk menyambut kedatangan pelancong, khasnya pelancong luar negeri. Lagu itu bertajuk Welcome to Malacca. Welcome to St. Paul's Hill. It's a special day for you. And I hope you like. Saat-saat yang paling membanggakan Muhammad Khair ialah apabila pelancong-pelancong turut menyanyi bersamanya. Seorang kelindan lori mati apabila lorinya dikatakan berlanggar dengan bahagian belakang trailer di kilometer 6, Lebuh Raya Seremban Air Keruh pagi tadi. Jurucakap polis berkata Lee Ah To atau Lee Sui Weng, 43 tahun, yang duduk di sebelah pemandu lori mati di tempat kejadian. Pemandu lori berkenaan, Cho Oi Sung, 35 tahun, dimasukkan ke Hospital Besar Seremban kerana cedera parah. Untuk berita luar negeri, kita bersama Asus. Saudara, kita ke berita sukan. Kejuaraan silat sedunia. 5 pesilat Malaysia berjaya melangkah ke peringkat akhir setelah menumpaskan pencabar masing-masing di Stadium Negara petang tadi. Mereka ialah Nurmala Yaakob, Muzlina Abu Bakar, Muhammad Rafi Yaakob, Ahmad Wardi Salim dan Ahmad Fauzi. Dalam perlawanan pagi tadi, Nurmala bertali pinggang merah berjaya menumpaskan pencabarnya Dayang Turafidah dari Brunei Darussalam. Muhammad Rifi'i bertali pinggang merah berjaya menundukkan Edros Haji Mahyun juga dari Brunei Darussalam. Seorang lagi peserta Malaysia yang menang ialah Ahmad Wardi Salim bertali pinggang biru mengalahkan pencabar dari Singapura Muhammad Ridwan. Pemenang-pemenang lain pagi tadi ialah Rina Widayati, Mili Yalia Bryant dan Muriani dari Indonesia dalam kumpulan putri. Kejuaraan silat dunia keempat ini berlangsung selama 7 hari sehingga 9 hari bulan Disember ini. Sukan bola sepak. Setiap Persatuan Bola Sepak Negeri menerima hadiah tahun baru daripada Persatuan Bola Sepak Malaysia atau FAM RM150,000 mulai tahun depan bagi memajukan bola sepak di negeri masing-masing. Presiden FAM Sultan Haji Ahmad Shah mendapat penaja bagi membantu negeri-negeri dalam program latihan dan pembangunan. Baginda bertitah kontrak dengan penaja akan ditandatangani tidak lama lagi. Sultan Haji Ahmad Shah yang mempengerusikan mesyuarat Majlis FAM juga mengumumkan galakan RM500 sebulan bagi setiap pemain skuad kebangsaan dan jurulatih mulai tahun depan.
Sementara itu, Tengku Mahkota Pahang akan kembali memegang jawatan Presiden Persatuan Bola Sepak Pahang atas titah ayahanda baginda Sultan Haji Ahmad Shah. Tengku Mahkota melepaskan jawatan itu selepas negeri Pahang Darul Makmur gagal memenangi sekaligus Piala Liga dan Piala Malaysia tahun ini. Kejohanan tenis Nabisco Masters di New York.